Lawatan ke gereja. Gereja-gereja ni, Masya Allah tuan-tuan dan puan, gereja dia bukan setakat ada gereja. Dia dalam gereja dia ada ruang khas untuk kanak-kanak. Contohnya, bila ada mak bapak yang nak bawa anak-anak, anak-anak ni kan bising kan, nak dengar khutbah hari Ahad mereka, kanak-kanak itu diletakkan dalam bilik itu untuk bermain. Buatlah bising, jerit lah apa pun, tak kacau dekat dewan utama. Dan mereka ada volunteer jaga. Dalamnya ada cyber cafe, ada klinik, ada mat, ada restoran. Masjid kita, insya-Allah, bila mampu buat macam tu, kita mampu. Sebab tempat kita besar. Orang Islam, masjid kita banyak tempat. Bila kita jadikan masjid bukan setakat tempat solat, tapi ada tempat minum air, tempat melepak, ada tempat cyber cafe, ada library kat luar. Tuan-tuan dan puan, bayangkan kalau kita sediakan dekat sini. Tuan-tuan dan puan perasan tak, kalau dekat kafe-kafe, mereka biasanya ada letak kat situ high speed wifi. Kenapa mereka nak letak high speed wifi? Kenapa mereka tak cakap high wifi je? Sebab tuan-tuan dan puan, wifi belum tentu laju. Tapi bila high speed, orang yang nak high speed, dia akan pergi. Bayangkan tuan-tuan dan puan, ini idea saya kata, alhamdulillah ada masjid yang dah buat. Saya bagi idea ni kepada mereka, mereka dah buat. Saya kata bayangkan kalau masjid letak luar tu, of course masjid tetap masjid lah, tak berubah. Tapi bayangkan kita letak dalam masjid ada kemudahan wifi laju 100 megabyte, 500 megabyte. Tuan-tuan dan puan, remaja yang suka main PUBG, Mobile Legend, mereka perlukan internet yang laju, mereka datang masjid tu. Kita nak pancing ikan, kena tahu ikan suka makan apa. Bukan bagi KFC yang kita suka. Dia datang sebab wifi, tapi bila solat kita kata, "Cik, dah azan asar, jom solat dulu, lepas tu baru main." Tak apalah, dia lepak kat masjid lebih baik daripada dia lepak kat luar. Kurang-kurang dia ada tempat. Biarlah dia orang berlumba kat situ. Silat hari bulan, Pak Imam sekali join main PUBG. Sebab betul, saya di Melbourne, Australia, imam tu, dia ada masjid. Siapa pernah pergi masjid Melbourne? Dekat, nama dia adalah Masjid Aisyah. Dalam dia adalah kilang. Dia banner kilang tu macam bentuk kilang. Ada 2 gelanggang futsal. Dan sekarang dia dah beli tanah sebelah untuk buat kolam renang. Dan sekarang bahagian depan dia sedang renovate, buat restoran. Dan imam tu sendiri, dia main boxing. Dia 50 lebih, dia main boxing. Badan dia fit. Saya kata, "Syekh, you seem like very fit." Dia kata, "Yes, I play futsal, I go to the gym, I play sport." Saya kata, "At your age, dengan umur kamu 50 lebih, kenapa?" Dia kata, "You see, kita nak tarik remaja datang, kita sendiri kena fit. Kadang-kadang bila dia orang main futsal, kita join sekali. Sebab bila kita join, mereka dekat dengan kita, mereka ada masalah, mereka datang jumpa kita." Dan tempat futsal itu, hari ini pasukan futsal kebangsaan Australia, separuh daripada pemain futsal Australia datang daripada pusat tu Muslim. Nampak tak tuan-tuan dan puan? Sebab bila saya travel banyak, saya nampak banyak benda kita kat Malaysia ni boleh buat. Bayangkan high speed. Jangan risau, anak-anak kecil yang ada phone, dia akan kata, "Ibu, Atok, jom kita pergi masjid." Dia bukan nak solat, dia nak datang sini main. Tak apalah, lama-lama dia jadi suka, dia membesar di dalam masjid. Kita kata, "Mum, nak solat." Tak ada. Biar. Saya di masjid Beijing, di Shanghai, di Beijing, salah satu masjid paling tua, 600 tahun. Dalam tu, dia orang main sepak takraw. Main sepak takraw, mereka main gym, mereka main kungfu, mereka berlatih. Cantik. Cantik. Yes. Saya kata memang cantik. Itu yang sepatutnya kita galakkan orang datang, jadikan masjid bukan setakat tempat solat, tapi kita kena ambil idea macam mana nak tarik lebih ramai. Yang kita dah tua ni, kita tak peduli pasal aktiviti, tapi remaja, mereka suka aktiviti. Sediakanlah tempat untuk mereka aktiviti. Kalau tak, kita kata, "Main solat je. Masjid solat kena serius." Lalas budak-budak remaja tengok masjid tempat orang tua je. Kita tak nak macam tu. Kita nak mix cantik. Dan ini yang gereja, saya tengok gereja sangat advance.
Mereka bukan buat kelas agama je tau. Mereka buat kelas bahasa English, matematik. Kan kita ada dengarkan Kristian mereka menggunakan dana untuk buat kelas tuition untuk memurtadkan orang Islam. Sebab mereka tahu kalau buat kelas Kristian, orang bukan Kristian tak datang. Tapi kalau buat kelas English, waktu yang sama selitkan sedikit tentang Jesus, orang datang. Pandai mereka. Okey.